Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara Saiful, saudara pengurusi majlis, sahabat-sahabat yang telah mengambil pentas sebelum ini, calon-calon kita, Dr. Sophie ada, tadi saya tengok Datuk Sivaraj ada, tapi calon satu je kena pangkah, jangan pangkah dua-dua ni. Sahabat saudara-saudari yang hadir pada malam ini, kita ada satu hari saja lagi sebelum pengundian di Padang Serai akan berlaku pada hari Rabu. Sudah tentu pilihan raya kecil Padang Serai ini dia tak sama macam pilihan raya yang lain. Dia berlaku dalam suasana yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Selama ini saya seorang je yang ceramah atas terak ni kan. 3 minggu lepas, sudah tentu kita tak pernah terfikir yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi akan berceramah atas pentas kita. Sama juga, saya ada kawan-kawan yang hantar mesej tanya apa perasaan duduk dalam satu kabinet. Yalah, Datuk Seri Anwar di tengah, kemudian sebelah kanan dia Datuk Seri Zahid, kemudian saudara Lok saya, kemudian sebelah saya Tok Mat. Saya harap kita semua faham, yang hadir, yang ada di Padang Serai, yang menonton di luar, saya faham bahawa dalam tempoh 2 minggu ini, sebahagian besar rakyat Malaysia terpinga-pinga apa yang jadi. Sebab ini tak pernah masuk dalam sebarang perancangan pun. Sudah tentu dalam pilihan raya umum yang lepas, kita mungkin rasa lama lah, tapi sebenarnya baru 2 minggu habis pilihan raya umum ni. Kita mungkin rasa pelik sekarang, sebab 2 minggu lepas masa kita ramai-ramai masuk pilihan raya umum, masing-masing masuk dengan tujuan masing-masing. Pakatan Harapan masuk dengan cubaan untuk memenangi majoriti dan membentuk kerajaan. Barisan Nasional pun masuk dengan niat yang sama. No, belum apa-apa lah, dah batuk dah. Sudah tentu masa itu, kita langsung tak terfikir bahawa 2 minggu lepas keputusan pilihan raya umum keluar, keadaan dia jadi macam sekarang. Sebab itu bila saya ditanya perasaan, kalau wartawan, kalau netizen tanya soalan-soalan tentang contohnya bekerjasama dengan BN, contohnya kita ada rakan-rakan baru dalam jemaah menteri, jawapan saya agak mudah. Sama bila orang tanya apa pandangan saya bila Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri juga jadi Menteri Kewangan. Saya boleh bercakap dari hati saya. Jawapan saya konsisten bahawa sebenarnya ini keadaan luar biasa. Keadaan yang luar biasa yang kita tak pernah terfikir sebelum ini, yang kita tak pernah jangka sebelum ini. Tapi dalam suasana keadaan yang luar biasa, yang sepatutnya memang kena ambil air. Ada air tak? Dah. Selalunya aku tak pernah minta air, tapi Padang Serai panas sangat. Tak, dia batuk sikit, nak demam sikit. Keadaan yang luar biasa ini selalunya memerlukan tindak balas dan juga keputusan yang luar biasa. Memang akan ambil masa untuk rakyat biasa mula memahami kenapa keputusan-keputusan dibuat. Memang kalau sebelah musuh kita, PN, segala jenis yang dulu-dulu dia akan korek balik. Dia korek balik. Tapi kita kena bermula daripada titik yang paling penting, iaitu apa sebenarnya keputusan rakyat dalam pilihan raya umum yang lepas. Saya selalu sebut bahawa
Yang saya paling yakin sekali sepanjang saya berada dalam politik ialah saya percaya dengan kebijaksanaan rakyat. Kalau Pakatan Harapan masuk pilihan raya dengan agenda kita, dengan janji kita, dengan pimpinan yang kita tampilkan, kalau kita menang dan kita boleh membentuk kerajaan atas pilihan rakyat, itu kebijaksanaan rakyat dan kita terima kebijaksanaan itu. Tapi kalau contohnya, keadaan yang berlaku sekarang, Pakatan Harapan masuk pilihan raya, tapi kita hanya dapat blok yang paling besar, 80 lebih. Macam saya selalu ulang tiap-tiap malam semasa saya berkempen. Minggu pertama saya sebut kita melepasi 80 kursi. Minggu kedua saya sebut kita melepasi 90 kursi. Kita boleh naik sampai 100, tapi kita juga boleh jatuh balik dalam pertengahan 80 kursi. Sebagai parti politik, sebagai kumpulan yang menawarkan untuk berkhidmat kepada rakyat, kita kena terima bahawa inilah kebijaksanaan rakyat. Dan apa kebijaksanaan rakyat? Hikmahnya ialah di persimpangan masyarakat dan negara kita sekarang, dengan apa yang kita berdepan sekarang, kita perlu mengenepikan segala perbezaan yang kita ada kerana cabaran kita lebih besar. Kalau contohnya Pakatan Harapan menang mudah dan membentuk kerajaan, ia mengesahkan dan menguatkan lagi permainan perkauman dan kebencian yang sekarang ini menjadi musuh nombor satu masyarakat. Kalau kita menang mudah, maksudnya itu mungkin boleh meminggirkan lagi lebih ramai pengundi Melayu. Kita akan ada kerajaan yang sepanjang 24 jam sehari terpaksa berdepan dengan anasir-anasir yang bermain dengan sentimen Melayu, sehingga kita tak boleh nak mentadbir. Kita pernah melalui keadaan ini dalam tahun 2018. Setiap yang dibuat, walau macam mana baik pun, dia akan pusing dan dia letakkan dalam lensa perkauman. Dan rakyat tak akan nampak yang sebenarnya, walaupun tiap-tiap hari rakyat merasai kebaikan. Bila kerajaan Pakatan Harapan tahun 2018 menstabilkan harga minyak sehingga kekal sampai sekarang, saudara-saudari, masa itu orang tak tengok benda tu. Dia makan bahawa ini kerajaan Cina, ini kerajaan DAP dan sebagainya. Kalau kita menang mudah, maksudnya keadaan itu akan berulang. Dan dia berulang dalam suasana yang paling berbahaya, kerana dalam 1 tahun kita sekarang ini sedang berdepan dengan risiko kemelesetan ekonomi dunia yang sudah tentu akan ada kesan yang teruk kepada negara kita. Mana kita nak jaga rakyat lagi, mana kita nak sentuh tentang ekonomi lagi, mana kita nak berdepan dengan permainan perkauman lagi. Jadi sudah tentu dia akan melumpuhkan kerajaan. Sebab itu saya bersyukur dengan kebijaksanaan rakyat. Dan kebijaksanaan rakyat meletakkan tidak ada satu gabungan pun yang boleh bentuk kerajaan. Dan dalam banyak-banyak angka yang Barisan Nasional boleh menang kursi, dia menang 30. Dia tak menang 40, dia tak menang 20. Kalau dia menang 20, lain cerita dia. Kalau dia menang 40, lain cerita dia. Kalau dia menang 40, maksudnya Muhyiddin boleh colek ramai dan boleh bentuk kerajaan tanpa mereka berunding dengan Barisan Nasional sebagai satu blok. Kalau dia menang 20, maksudnya Perikatan Nasional menang 80 lebih. Dan dia boleh bentuk kerajaan dengan dia bergabung dengan yang lain-lain. Rakyat buat keputusan. Dia bagi cukup-cukup je untuk semua ahli politik pening kepala. Banyak-banyak dia nak bagi Barisan Nasional, dia bagi 30. Saya kata, ya Allah, 30. 40 tak boleh ke? 20 tak boleh ke? Kalau bagi 40, lain terus cerita dia. Bagi 20, lain terus cerita dia. Dia pilih tepat-tepat bullseye 30. Apa makna bila BN dapat 30? Maksudnya PH pun tak boleh bentuk kerajaan tanpa BN. PN pun tak boleh bentuk kerajaan tanpa BN, saudara-saudara.
Jadi kalau saudara-saudari berada di kerusi kami dalam 24 jam yang pertama, 48 jam yang kedua, 72 jam yang ketiga, dalam keadaan kita tengok di luar ini, sentimen perkauman itu paling tinggi sejak saya pernah hidup, saudara-saudari. Saya umur 45 tahun, saya tak pernah tengok sentimen kebencian yang sebegitu rupa. Saya daripada Terengganu, anak Melayu, pekat pure Melayu, saudara-saudari. Saya tak pernah membesar dalam keadaan kebencian yang ada macam sekarang. Kalau tanya saya, yang itu jauh lagi berbahaya daripada segala perbezaan yang ada di kalangan parti-parti politik. Kalau saudara-saudari berada dalam keadaan kami, keutamaan utama ialah kita kena pertahankan nilai, wajah dan juga ciri-ciri masyarakat kita yang semua orang faham bahawa orang Melayu akan memimpin negara ini. Tapi perlulah kita pimpin sebagai orang Melayu yang bermaruah, yang adil, yang sayang menyayangi, yang mencintai. Kerana kita faham bahawa yang Cina itu juga saudara kita. Yang India itu juga saudara kita. Kita hormat agama mereka sebagaimana mereka menghormati agama kita. Itu teras negara kita selama beratus-ratus tahun, saudara-saudara. Sebab itu akhirnya kita tengok bahawa perbezaan ini yang paling ketara ialah di satu pihak, ialah golongan, kumpulan yang akan mempertahankan nilai dan ciri masyarakat kita. Kita bersaudara, kita sayang menyayangi dan kita faham bahawa untuk menjadi seorang Islam yang baik, kita kena ada hati nurani yang mencintai insan yang lain. Kita tak boleh jadi orang Islam dengan membenci orang lain. Orang selalu tanya saya, kamu ni bukan Melayu ke sebab kamu baik dengan Cina, dengan India? Saya orang Melayu yang datang daripada Terengganu. Bukan Kedah pun, Terengganu ni lagi Melayu daripada Kedah tau. Saya diajar, kalau dalam hati kita ini ada kebencian, kita ada je benda kita benci tau. Tak salah. Kita tak kenal dia, kita tak tahu nama dia, kita hanya tengok dia Cina, kita benci dia. Kita tak pernah kenal pun cara dia makan, hidup dia macam mana. Kita tengok dia India, kita benci dia. Ada masalah dalam hati kita. Orang yang hati dia penuh dengan kebencian, saudara-saudari, dia tak boleh tumpu benda-benda yang baik. Kebencian itu akan terus ambil tempat dalam hati dia. Daripada kita nak tumpu benda yang baik, nak tolong orang, nak berbakti, nak jadi manusia yang lebih baik, bila lagi banyak kebencian dalam hati kita, kita nampak benda yang buruk saja. Sebab itu saya orang Terengganu, orang Melayu, saya diajar daripada awal lagi soal membenci orang ini ialah penyakit hati. Dan bila ada benda tu dalam hati kita, kita pusing kok mana pun, selalunya susah kita nak buat kerja. Kerana daripada kita memperbaiki diri kita supaya kita jadi lebih baik, kita mula cari salah orang, saudara-saudari. Sebab itu kalau dalam garis yang ada sekarang, musuh utama negara kita ialah kebencian. Kita nak berhadapan dengan masalah resesi, kepelesetan ekonomi. Saudara-saudari rasa sekarang keadaan penat no. Harga barang naik. Mak Sabu tak tidur malam lepas ni fikir pasal harga ayam, telur ayam semua. Saudara-saudari, kalau kemelesetan ekonomi berlaku 4 bulan daripada sekarang, 6 bulan daripada sekarang, kalau kita tidak bersedia dengan baik, keadaan jadi lagi teruk. Saya pergi mana-mana orang tahniah YB, tahniah YB, tahniah YB, aku senyum pun tidak, masam lebih. Kalau saudara-saudari berada di tempat saya, macam saya selalu sebut semasa sebelum pilihan raya, saya tak takut kalah. Saya lagi takut menang untuk pikul tanggungjawab itu. Sebab masa jadi pembangkang, duduk atas terak senang. Suruh buat itu, suruh buat ini, betul. Bila masuk jadi kerajaan, memang kita nak buat dan insya Allah kita akan buat. Tapi dia ada jalan dia.
Ada proses dia, dia mengambil masa, kita kena dengar lebih banyak orang, kita kena faham bahawa ada perkara yang boleh diubah serta-merta, ada perkara yang tak boleh diubah dan ambil masa sedikit. Orang kat bawah ni menunggu. Sebab itu keputusan dalam 72 jam yang pertama adalah berdasarkan kepada kebijaksanaan yang rakyat dah buat. Kebijaksanaan itu ialah tidak ada sebarang gabungan yang boleh bentuk kerajaan. Dalam keadaan suasana makin panas di luar, dalam keadaan politik kebencian itu makin menjadi-jadi, saya yang jarang sangat tengok ceramah PAS, aku tiap-tiap malam tengok ceramah Sanusi. Kalau sebelum pilihan raya umum, paling kurang dia komen pasal gigi saya je lah. Tak apalah nak komen pasal gigi saya. Lebih baik komen pasal gigi saya daripada cerita pasal tanah kita telah dirampas. Berapa kali terakhir saudara-saudari dengar seorang menteri besar di negara ini bercakap tentang orang bukan Melayu sebagai orang asing yang telah merampas tanah orang Melayu, saudara-saudari? Bila kali terakhir? Saya hidup 45 tahun, tak pernah aku dengar. Saya dengar tiap-tiap malam, tengok tiap-tiap malam. Sakit hati tu sakit hatilah. Tapi saya lebih bimbang. Jadi kalau keadaan itu berterusan, 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai jadi seminggu, dan kita tak boleh kawal suasana di luar, kalau jadi apa-apa, apa jadi kepada negara? Apa jadi kepada masyarakat? Kalau dalam masa 2 minggu, banyak perkara yang kita tak pernah terfikir sebelum ini telah terjadi, tanggungjawab kami yang menjadi pimpinan kanan politik parti-parti di negara ini, supaya dengan tidak mudah menolak saja segala kemungkinan. Sebab keadaan memang begitu di seluruh dunia. Zaman sekarang, kalau ada orang yang ambil kesempatan atas sentimen, atas perasaan, terutamanya bila banyak kebencian, banyak benda yang tidak terkawal. Atas sebab itulah saudara-saudari, untuk memecahkan kebuntuan, kebijaksanaan rakyat yang tidak bagi kepada mana-mana gabungan untuk menang itu, alhamdulillah disambut oleh Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja. Dan kalau kita jadi ahli politik, saudara-saudari berada di tempat saya, Datuk Seri Anwar, Datuk Seri Zahid Hamidi, walaupun keputusan awal nak masuk pilihan raya itu niat berbeza-beza, tapi dalam keadaan luar biasa, kebijaksanaan rakyat disambut oleh kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu. Kalau saudara-saudari berada di tempat kami, apa kami nak cakap? Beza dia di antara PH, BN, GPS, JRS, warisan yang membentuk sekarang, beza utamanya ialah kami faham isyarat rakyat. Berbanding dengan Perikatan Nasional, Hadi Awang dengan Muhyiddin Yassin. Sebab itu bila tidak ada mana-mana parti yang boleh membentuk kerajaan, dalam keadaan dah 3-4 hari tak ada kerajaan, maka titah tuanku itu jelas. Cukup-cukuplah kamu semua bersengketa. Ini masa untuk semua pihak mengenepikan segala perbezaan politik. Tidak penting siapa yang jadi Perdana Menteri, yang penting kerajaan itu ialah kerajaan perpaduan yang ada semua pihak. Titah itu jelas. Jadi kalau Datuk Seri Anwar masuk pun kata, tapi saya nak jadi Perdana Menteri, pun tak boleh. Sebab itu BN, walaupun keputusan awal mereka ialah mereka tak nak masuk mana-mana, mereka nak jadi pembangkang, pun tak boleh. Sebab titahnya ialah kena buat kerajaan persekutuan. Beza dia apa dia? PH AKO. BN, bila diberitahu kena sokong kerajaan persekutuan supaya kita ada satu kerajaan yang mewakili semua, BN akur. GPS serah kepada kebijaksanaan tuanku dan mereka terima. Kemudian JRS, warisan daripada awal. Hanya ada satu gabungan saja yang kata aku tak nak terima. Muhyiddin Yassin dengan Hadi Awang. Muhyiddin Yassin yang mula-mula dimaklumkan keperluan untuk membentuk
kerajaan perpaduan. Bukan Anwar Ibrahim, Muhyiddin Yassin dulu. Dia tolak awal-awal. Awal-awal dia tak nak. Sebab dia ingat dia patut jadi Perdana Menteri kerana kononnya dia dah cukup nombor 115 orang. Dia cakap kat semua kat belakang ni, yang orang-orang dia budak-budak TikTok ni, kau tunggulah aku buat TikTok tiap-tiap hari lepas ni kan. Budak-budak TikTok ni, dia beritahu ini kena tipu, itu sekian-sekian. Dia tak cakap yang kena scam tu bukan orang Melayu yang sokong PN. Yang scam itu bukannya kita. Yang tukang scam dia, yang kena scam semua pengundi-pengundi dia. Sebab dia tak beritahu dan dia tak pernah jelaskan bahawa, oi, siapa yang menang paling besar dalam pilihan raya ni? Yang menang paling besar Pakatan Harapan 82. Korang jangan buat-buat lupa. PN ni menang 72 je. 73 je. PH lagi banyak 82. Macam mana kamu yang menang 73 boleh mendabik dada sehingga menolak kerajaan perpaduan? Orang suruh datang duduk semeja, utamakan rakyat, cukup main sentimen, bersedia untuk menghadapi kemelesetan ekonomi. Apa kau buat? Aku tak nak. Aku patut jadi Perdana Menteri. Sebab konon ada 115. Yang dia tak cakap ialah sebenarnya dia hanya menang 73. Macam mana konon dia dapat 115? Dia kidnap 10 orang daripada Barisan Nasional. Sekarang orang tanya dia, mana kamu dapat wang? Mana kamu boleh belanja besar? Dia pusing. Saya nak tanya satu lagi. Apa yang kamu janji dan apa yang kamu bagi sampai kamu boleh kidnap 10 orang itu? Tapi dia juga lupa bahawa rakyat telah melalui episod Sheraton Move. Kalau kita nak melalui kemelesetan ekonomi dunia yang dijangka akan berlaku, dia mungkin berlanjutan 1 tahun, dia mungkin berlanjutan 2 tahun. Kita tak tahu. Ini di luar kawalan kita. Perkara terbaik yang kita boleh buat ialah kita bersedia. Supaya bila berlaku, kita tak teruk sangat kan? Kalau kita nak memasuki kemelesetan ekonomi dunia, kita tak boleh ada kerajaan yang setiap 2 tahun, 1 tahun setengah bertukar. Kita perlukan satu kerajaan yang kekal, stabil sampai 5 tahun. Orang nak masuk perang, macam mana boleh tukar general tiap-tiap kali? Mampuslah. Sebab itu kita perlukan satu kerajaan yang kekal untuk 5 tahun. Perkara itu rakyat faham, semua orang faham kecuali Muhyiddin dengan Hadi. Sebab itu bila dia datang awal-awal, bawa SD yang 10 orang yang dia kidnap, UMNO buat keputusan lebih awal bahawa sebenarnya ambil SD kidnap seorang-seorang itu bukan sahaja melanggar undang-undang anti lompat parti, dia sebenarnya tidak baik untuk masa depan negara kerana dia akan terus menggalakkan kata-kata politik. Kita dah bagi isyarat yang cukup jelas dalam pilihan raya umum yang lepas. Rakyat tolak katak politik. Kita tak nak dah katak politik ni. Selagi ada parti politik, selagi ada pimpinan yang menggalakkan dan memberi imbuhan dan menawarkan jawatan-jawatan kepada katak politik, selagi itulah kerajaan akan turun naik jatuh bangun, saudara-saudara. Jadi sebab itu bila dia kidnap 10 orang, UMNO sendiri sebelum pun dibuat keputusan untuk menyertai kerajaan perpaduan, keputusan pertama UMNO ialah benda ini langgar undang-undang, tak boleh terima. Dan benda ini buruk untuk rakyat. Kita akan terus turun naik. Hari ini dia kata sokong Muhyiddin. Esok kalau aku nak jadi Perdana Menteri, dia sokong aku, tak ke mampus. Muhyiddin jadi Perdana Menteri 4 bulan je. Orang politik seronok lah. Setiap kali bertukar kerajaan, menteri baru, tukar pejabat. Rakyat nak masuk kemelesetan ekonomi, keadaan makin teruk. Sebab itu, daripada awal lagi, hari pertama, Muhyiddin tak ada majoriti. Sebab itu, dia diberitahu yang terbaik
ialah bergabung untuk buat kerajaan perpaduan. Biar ada semua. Biar ada semua. PN pun ada, PH pun ada, BN pun ada, GPS pun ada. Dia tak jadi Perdana Menteri pada hari ini sebab dia bongkak, saudara-saudara. Sebab dia fikir diri dia. Sebab dia angkuh. Dia tak fikir rakyat. Kalau Datuk Seri Anwar ambil keputusan macam itu, aku blok paling besar, aku paling ramai, aku tak nak terima kerajaan perpaduan, aku nak pandai-pandai aku curi orang semua. Sampai sekarang kita tak sampai ke tempat ini. Sebab itu saya kata, keadaan luar biasa ini memerlukan keputusan yang luar biasa. Tanya saya kekok ke tidak? Memanglah kekok. Kau ingat tak kekok ke? Kekok. Tanya saya, orang-orang yang PN yang duk maki hamun dekat Facebook dan sebagainya. Biarlah, biar dia maki hamun. Sebab kita niatnya itu jelas. Bahawa kita tahu kita akan berhadapan dengan keadaan yang sukar. Dan kita perlu kerajaan yang stabil. Dan untuk menjadi stabil itu, sudah sampai masanya kita lupakan persengketaan yang dulu-dulu. Siapa jadi Perdana Menteri? Alhamdulillah Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri. Kalau contohnya hari itu keputusannya lain dan titah tuankunya begitu, saya beritahu bahawa sebagai timbalan Presiden PKR, pandangan saya ialah antara kita berebut sesama ahli politik dengan kita menguruskan sentimen kebencian di luar, lebih utama, lebih afdal kita menguruskan sentimen kebencian di luar terlebih dahulu. Semua ini, ingat tak, saya selalu ceramah yang selalu dengar kat luar, yang selalu ikuti saya. Saya dah sebut Ustaz Nik Umar dah. Saya selalu sebut semua ni Allah dah tetapkan. Saya daripada awal tak pernah bimbang menang kalah. Sebab saya dilatih daripada awal, ada benda yang kita tak boleh ubah. Benda itu memang dah ditetapkan. Cara yang paling baik kita sebagai manusia ialah macam mana kita menggunakan ketetapan yang telah ada itu untuk berbakti sebaik yang mungkin. Dan berbakti itu maksudnya kita mempertahankan nilai kita. Kita mempertahankan kedudukan kita. Kita tidak mabuk dan tidak hanyut walaupun keadaan itu luar biasa. Dan yang itu yang cabaran kita sekarang. Sebab itu saya minta kawan-kawan yang Pakatan Harapan, yang BN, yang menonton di luar, yang atas pagar, Allah dah tetap cabaran kita ialah macam mana kita nak melayari ombak dan juga taufan yang akan datang lepas ini. Dan perkara itu hanya kita boleh buat kalau ada yang bimbang tanya, ni Anwar Ibrahim ni tiba-tiba dia jadi Menteri Kewangan. Nanti dia jadi Najib. Satu, saya tak rasa Datuk Seri Anwar jadi Najib lah. Yang itu saya agak yakin kerana peribadi dia lain, pembawaan dia lain, akhlak dia lain. Saya tak rasa. Kedua, saya tak rasa ada menteri yang boleh sakau duit macam dulu, saudara-saudari. Saya tak rasa. Sebab apa? Duit dah tak ada. Dah kena sakau. Nak sakau ke mana? Duit tak ada. Duit tak banyak, saudara-saudari. Duit tak banyak. Yang itu saya bimbang dengan rambut dekat atas ni. Lepas ni lama-lama aku pakai kopiah. Tutup botak kat atas. Sebab duit dah tak ada. Tanggungjawab Menteri Kewangan, tanggungjawab Menteri Ekonomi macam saya, garu kepala macam mana kita nak kembangkan ekonomi supaya kita ada cukup untuk bantu rakyat. Supaya kita boleh terus bagi subsidi, supaya dalam keadaan gawat di luar itu kita tak terkesan sangat. Jadi saya tak bimbang sangat. Tetapi bukan kita nak cakap Datuk Seri Anwar Ibrahim malaikat. Dia takkan salah guna kuasa. Manusia ni manusia. Power corrupts, absolute power corrupts absolutely. Jadi apa yang kita boleh buat? Sebab itu kita kena pastikan bahawa setiap badan-badan yang berkuasa itu bebas.
Mana yang ada rekod yang kurang baik, wataknya diragui, rekodnya itu dipersoalkan oleh rakyat, satu demi persatu kita kena kaji dan semak. Kita kena bebaskan semua badan-badan ini supaya kita letakkan orang yang betul-betul akhlak baik, jujur, amanah dan tak takut kepada siapa-siapa, saudara-saudara. Timbang tara itu bukan di kalangan jemaah menteri semata-mata. Timbang tara itu yang lebih penting ialah di badan kehakiman, di badan pendakwa raya, di badan SPRM, di badan semua jabatan-jabatan yang tugasnya bukan mengikut semua yang menteri kata, tetapi juga menjalankan tanggungjawab mengikut akta dan undang-undang. Yang itu saya takkan berubah, saudara-saudara. Yang itu insya-Allah. Orang tanya saya, kenapa kamu dulu cakap lain, sekarang cakap lain? Ya Allahu Akbar. Baru 1 hari aku baru masuk jabat. Benda itu tetap dalam hati kita, saudara-saudari. Ada perkara yang kita boleh berubah mengikut keadaan, yang keutamaannya kena ikut keadaan luar biasa. Ada perkara prinsip, dan perkara prinsip yang paling utama ialah meletakkan orang yang ikhlas, yang akhlak betul, yang ahlinya, yang tidak takut kepada sesiapa di tempat-tempat yang sepatutnya, supaya kita tidak ada seorang pun, hatta Perdana Menteri pun, yang kuasanya itu dia boleh buat dengan wenang-wenangnya macam Najib dahulu. InsyaAllah, saudara-saudari. Yang kedua, saudara-saudari juga kena tahu kenapa insya-Allah Anwar Ibrahim ke saya ke Zaid Hamidi ke tak boleh dah nak buat macam zaman Najib dulu. Sebab apa? Ini kerajaan perpaduan. Ini kerajaan perpaduan. Kalau ada satu parti yang rasa bahawa menteri daripada PKR itu, katakanlah Perdana Menteri, dia mula tengok Perdana Menteri ni dah mula kona-kona, dia tak payah nak takut, tak payah nak bimbang. Apa dia buat? Dia tarik diri daripada kerajaan. Jatuh kerajaan, saudara-saudari. Kuasa yang ada kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim lebih rumit berbanding dengan kuasa yang ada dengan Najib dahulu. Sebab itu saya kata, saya hormati hikmah kebijaksanaan rakyat. Selepas yang berlaku zaman Najib, kemudian Muhyiddin Ismail Sabri, rakyat kata apa? Aku tak percaya kat mana-mana ahli politik atau parti politik. Aku takkan bagi kuasa penuh kepada mana-mana parti. Mereka perlu bekerjasama dan mereka tak boleh nak bolot 100%, kerana kalau 3 orang, 1 parti, 2 parti tarik diri, kerajaan jatuh. Jadi sebab itu walaupun kita banyak yang nak kena ubah satu persatu, tapi insya-Allah risiko yang ada sebelum ini tidaklah setinggi risiko-risiko yang sebelum ini. Sama juga kalau orang tanya saya, kamu dulu kata kalau nak kerjasama dengan UMNO, kamu yang saya orang pertama yang akan bangkang. Memang betul. Itu sebelum pilihan raya. Sebab kita cuba sedaya upaya untuk menang majoriti mudah. Masalahnya lepas pilihan raya, tak ada kerajaan. Nak buat macam mana? Sebab itu, bila kita juga tahu kita tak boleh lagi runding dengan individu. Saya tak boleh buat macam yang Muhyiddin nak buat. Kononnya lah dia ni bersih. Aku nak runding dengan Hishamuddin saja. Aku tak nak runding dengan UMNO, dengan BN. Supaya aku runding dengan orang-orang tertentu, dia tarik seorang-seorang dia masuk. Saudara-saudari, kita dah tengok. Kalau bentuk kerajaan dengan colek orang satu persatu, kerajaan itu runtuh. Kita mesti runding parti kepada parti. Tidak cukup dengan runding, kita kena ikat dengan perjanjian parti kepada parti. Sebab itu minggu depan insya-Allah kerajaan perpaduan, PH, BN, GPS, warisan, GRS akan tanda tangan perjanjian kerajaan perpaduan. Supaya kita mengikat semua, setiap parti ni tak boleh nak lari dah. Supaya kalau apa jadi dalam PKR pun, kita akan pertahankan yang kita telah bersetuju. Dan tak cukup untuk ikat, kita juga akan gariskan
Ini prinsip-prinsip yang ada yang akan diguna pakai oleh kerajaan perpaduan. Dan saudara-saudari yang menyokong Pakatan Harapan selama 20 tahun daripada awal lagi, daripada mana-mana parti atau tidak berparti, bila saudara-saudari baca perjanjian perjanjian kerajaan perpaduan minggu depan, saya yang menulis bersama rakan-rakan lain, saya nak beritahu itu satu perkara yang saya paling bangga sekali. Saya tak bangga jadi menteri, saya tak rasa saya berjaya jadi ahli parlimen. Bila saya tulis dengan kawan-kawan dan dipersetujui oleh BN, insya-Allah dipersetujui oleh gabungan-gabungan lain, bila saudara-saudari baca minggu depan, saudara-saudari akan rasa tak sia-sia kita berjuang selama 20 tahun, saudara-saudari. Reformasi bukan untuk menjadi menteri. Reformasi ialah untuk kita meletakkan asas prinsip panduan yang betul kepada masyarakat. Dan asas prinsip panduan itulah yang kita laungkan dalam reformasi. Yang kita nak kebebasan, kita nak amanah, kita nak kecekapan, kita nak semangat insaniah yang mencintai semua orang, yang menghargai, menghormati. Semua itu insya-Allah terkandung di dalam perjanjian kerajaan perpaduan minggu depan. Bila saudara-saudari baca, saya harap saudara-saudari rasa lega dan bangga bahawa usaha kita selama ini 20 tahun tak sia-sia. Kita dah sampai ke arah itu, insya-Allah. Jadi, saya pun nak kena balik. Yalah, kita kerja esok kan. Dulu senang syarikat saya sendiri, aku nak masuk pun boleh, aku tak nak masuk pun boleh kan. Esok 8 pagi kena punch card kan. Jadi kena balik. Saya harap kita pertahankan Padang Serai ini. Saya berdoa supaya rakyat Malaysia yang pelbagai bangsa, yang Melayu, Cina, India, keluar ramai-ramai. Kita undi Pakatan Harapan calon kita Dr. Sophie, kerana dia akan ada kesan yang besar kepada peringkat nasional. Dia tanda bahawa kebijaksanaan rakyat itu yang mahukan kerajaan yang pelbagai kaum, yang pelbagai citra, yang menghormati semua, yang mengangkat semua, perkara itu dipertahankan di Padang Serai ini. Dan insya-Allah saudara-saudari, macam saya mula-mula kempen dulu 6-7 bulan selepas saya balik daripada lama bercuti, saya kata mula-mula kita kena berlari-lari anak. Kita mula-mula jogging dulu, lari-lari anak. Kemudian kita laju sikit, kemudian kita pecut. Saudara-saudari, insya-Allah dalam tempoh seminggu, 2 minggu, sebulan lepas ini, saya harap saudara-saudari akan dapat lihat bahawa kami mungkin bukan yang terbaik. Keadaan yang ada ini bukan yang kita nak 100%. Tapi insya-Allah, saudara-saudari, saya harap kita boleh yakinkan semua bahawa kerajaan perpaduan yang ada hari ini, inilah yang terbaik dengan keadaan yang ada sekarang untuk semua rakyat Malaysia, insya-Allah. Jadi semua letih. Ya, tak tahulah, pilihan raya kali ini lama kan, daripada kempen dah sampai 2-3 minggu. Kita buat yang terbaik, saya doa yang terbaik. Tapi pilihan raya negeri Kedah akan berlaku dalam 4-5 bulan daripada sekarang. InsyaAllah saudara-saudari, saya akan terus datang ke Kedah. Dan menteri ke tak menteri, saudara-saudari, insya-Allah saya akan terus ada atas truk ini untuk terus kita pastikan kerajaan perpaduan, nilai yang kita bawa, kita pertahankan di negeri Kedah ini. Jadi saya minta, walaupun dah habis pilihan raya, dah pukul 12, saya sebut kita kena yakin kita boleh buat. InsyaAllah kita boleh buat. Dulu masa kalah pilihan raya negeri Johor, saya turun pun macam inilah. Saya bercakap semua macam tak bersemangat, macam baru makan pukul 12 tengah hari tadi, tak makan malam. Saya sebut kita, saudara-saudari sebut boleh. Kita perlukan semangat kita boleh itu untuk kita turn around, dan insyaAllah untuk kita cuba ambil alih balik kerajaan Kedah bila pilihan raya negeri dibuat dalam tempoh 3-4 bulan daripada sekarang. Jadi saya sebut kita, saudara-saudari sambut boleh. Kuat-kuat sikit, aku nak balik KL ni, penat no.
Okey? Kita boleh. Okey lah, bagus lah macam ni. Kita boleh. Kita boleh. InsyaAllah hormati keputusan rakyat, yakin dengan kebijaksanaan rakyat. InsyaAllah kita menang kalau dalam masa terdekat, dan insyaAllah kita tumpu untuk kita kalahkan anasir-anasir perkauman yang dibawa oleh Perikatan Nasional. Jadi terima kasih, sekian. Sese, nandri, vanakam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey? Jangan lupa keluar mengundi, no? Terima kasih.